Hai semua, Assalamualaikum. Bersama saya lagi, Cikgu Hidayah. Hari ini kita akan sama-sama pelajari unit 1 bagi tahun 3 iaitu nombor hingga 10,000. Baiklah, pada akhir sesi ini anda akan dapat untuk membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan, menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka, memadan angka dengan namanya dalam perkataan. Anda juga akan dapat menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi dan memadankan kumpulan objek dengan nombor. Baiklah semua, kini mari sama-sama kita pelajari langkah untuk membaca dan menulis nombor dalam angka dan perkataan menggunakan sistem Hari Raya Puasa. Baiklah semua, hari ini kita akan pelajari bagaimana untuk menyebut dan menulis nombor bulat sehingga 10,000. Baik, untuk menyebut dan menulis nombor bulat hingga 10,000, perkara yang kita perlu tahu adalah kita perlu mengenal nilai tempat bagi setiap nombor, bagi setiap angka. Okey, so dekat sini cikgu nak terangkan dekat awak macam mana kita nak ingat untuk kita mudah faham dan ingat nilai tempat nombor tersebut. Kita akan gunakan teknik Hari Raya Puasa. Okey, apa yang kita boleh dapat daripada Hari Raya Puasa ni adalah kita akan ingat ni Sa-Pu-Ra-Ri. Okey, jadi selepas tu kita akan ingat nilai tempat daripada belakang bermula dengan Sa, Pu untuk puluh, Ra untuk ratus dan Ri untuk ribu. Okey, jadi kita akan ingat Sapurari, Hari Raya Puasa. Okey, baik, contoh nombor yang pertama. Okey, kalau kita dapat soalan macam ni, kita nak tahu macam mana cara kita nak menyebut nombor ini, angka ini. So kita masukkan dari belakang. Okey, so kita sebut sahaja 3,579. Ingat, sa tak perlu disebut. Cuma kita perlu tahu nombor 9 ni nilai tempat dia adalah sa. Okey, jadi macam mana kalau kita nak tukarkan kepada perkataan? Senang sahaja. Setiap daripada nombor tu kita seperti kita mengeja. Jadi nombor 3 tu kita tukarkan dalam ejaan. Okey, tips yang paling penting untuk tulis dalam perkataan adalah pastikan ejaan kita adalah tepat. Jangan salah eja, jangan salah tulis. Okey, so 3,579. Macam biasalah, satu dia macam hiasan dekat situ, tak payah tulis. Tapi kita tahu nilai tempat untuk 9 tu adalah sa. So kita guna teknik Hari Raya Puasa. Okay, next. Contoh, dapat nombor macam ni. Okay, so kita nak sebut, kita tak tahu ni berapa, 349 ke, 3,049 ke, 304,000 ke, ada macam-macam mana kan. So kita guna teknik Hari Raya Puasa. Okay, so kita tengok kat sini, sa, puluh, ratus, ribu. Okay, alright. So kita akan masukkan, sa, puluh, ratus, ribu. Buat jadual Sapurari. Okay, Sapurari kena sentiasa ingat mula daripada belakang. Baik, so dah buat jadual Sapurari ni, dah tak ada masalah lagi. So kita terus masukkan sahaja nombor kita dari belakang, 9403. So kita baca je lah terus, 3,000. Yang sifar ni tak payah sebut, 3,049. Sa macam biasa,
hiasan je, tak payah sebut. Okay, so kita terus tulis 3 dalam perkataan. Ribu. Okay, 4, ingat sifar tak payah tulis 49. Okay, titik. Tak payah pula awak tulis 3,149. Sifar tu maksud dia tak ada nilai kat situ. Okay, dia tak ada nilai. So, bila tak ada nilai, kita tak payah sebut dia. Baik. Baiklah, sekarang cikgu akan tunjukkan cara untuk kita mengenal dan menulis nombor menggunakan jadual hari raya puasa awak tadi tu, yang cikgu dah terangkan tadi. Okay, so awak boleh tengok dekat awak punya buku teks muka surat 9. Okay, muka surat 9. Ni dia, muka surat 9 kan. Okay, kemudian alright, kita lihat ni contoh yang pertama, 3,589. Bila awak sebut, mungkin dalam kepala awak tak boleh nak bayangkan macam mana angka untuk 3,589 bila awak baca tu. Okey, so cara dia senang. Kalau awak tak boleh nak bayangkan, awak tukarkan dan masukkan dia dalam jadual hari raya puasa awak tadi. Hari raya puasa. Okey, mula-mula awak akan rasa susahlah, banyak kali awak kena buat jadual ni. Tapi lama-lama bila awak dah sentiasa sebut, dah praktis sapurari ni, lama-lama awak akan terus boleh ingat. Okey, so 10, ratus, ribu. Ingat masuk dari belakang ya. Okey, so 3,000. Okey, bila awak nampak dalam perkataan ni 3,000. Okey, sekejap Baik, 3,000. So, awak nampak kat situ rumah ribu kan? Rumah ribu 3. So, awak akan tulis dekat dalam kawasan rumah ribu ni nombor 3. Macam tu. Okey, kemudian awak akan nampak balik 500. Yap. Ni 500. So, dekat rumah ratus awak akan tulis 5 lah. 500 kan? Okey, lepas tu 80. Jadi dekat rumah 10 berapa? 8. Dan last sekali 9. Bila dia tak sebut tu 9 tu maksudnya kat rumah sah lah tu. Okey. Jadi macam ni lah dalam bentuk angka 3,589. Awak transfer, awak masukkan ke dalam awak punya jadual sapurari. Okey. Macam ni juga. Satu lagi 4,230. Macam mana nak buat dalam bentuk sapurari? Okey, contohnya awak tak boleh nak imagine macam mana nak tukar ni daripada perkataan kepada angka kan. Okey, senang je, tak ada masalah. Okey, terus tengok kat sini 4,000. So masukkan dekat rumah ribu berapa? 4. Okey, jangan salah rumah pula. Okey, 200. So masukkan dekat rumah ratus 2. Okey, lepas tu 30. 30. Okey, 30. Jadi dekat sini dia tak ada sebut lagi untuk rumah sah. Bila dah tak ada dekat rumah sah tu, teruslah masukkan sifar. Jadi awak dah dapat tukarkan daripada perkataan 4,230 tu kepada angka. Macam tu lah sebaliknya sekiranya awak nak tukarkan daripada daripada angka kepada perkataan pula. Macam yang cikgu dah tunjukkan di video yang sebelum ni. Baiklah semua, seterusnya kita akan sama-sama pelajari pula bagaimana untuk memahami nilai nombor. Baiklah, setelah anda semua dapat menulis nombor di dalam angka ataupun dalam perkataan, kita akan pergi ke topik yang seterusnya, iaitu bagaimana kita ingin memahami nilai nombor. Baik, bila kita ingin memahami nilai nombor, biasanya kita akan dapat lihat satu gambar, okey, di mana dalam gambar tu dia akan berikan beberapa contohnya dalam bentuk blok nombor ataupun dalam bentuk root nombor ataupun dalam bentuk abakus ataupun gambar sahaja. Okey, so dia akan minta anda untuk cari nilai bagi gambar tersebut. Okey, contoh yang pertama, bila kita nampak contoh macam ni kan, disuruh awak nyatakan berapakah nilai untuk gambar rajah ini. Okey, so awak kena tahu ini namanya adalah blok nombor dan awak kena faham setiap blok nombor ni dia ada dia punya
perwakilan dia. Satu blok yang macam ni berapa nilai dia, satu blok yang macam ni berapa nilai dia. So kena kenal nilai dan faham nilai untuk setiap blok nombor tersebut. Okay, so cikgu akan tunjukkan kepada awak bagaimana kita nak mengenali nilai blok nombor. Okay, ni kita panggil sebagai blok nombor. Okay, ni kita panggil sebagai blok nombor. Baik. Sekarang untuk yang macam satu kotak yang besar ni, ini nilai tempatnya adalah 1000. So kena tengok ada berapa kotak besar ni. So kalau ada satu maksudnya 1000 lah dia. Okay. Next. Untuk yang macam petak segi 4 ni, awak kena tahu nilai untuk satu ni adalah ratus. Okay. Jadi awak kena kira berapa ratus yang ada. Okay, macam mana nak kira berapa ratus yang ada? Senang je. Kira lah gambar dia ada berapa. So, kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, maksudnya kat sini ada 900. Baik, yang macam panjang, batang panjang ni adalah mewakili puluh. So, nak tahu juga berapa puluh yang ada, kira je lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. So maksudnya untuk gambar ni kita ada 90. Last sekali yang macam awak punya cube Lego ni. So ini nilainya adalah SAR. Okay, so kira lah 1, 2, 3, 4. Sorry. 4. 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so kita kat sini SAR kita ada 8. Jadi bila kita dah dapat semua, kita boleh combinekan, kita boleh gabungkan. Okay, so kita nampak kat sini ni ada 1000. Jadi dia adalah 1900, 900, 90, 90, SARnya 8. Jadi nilai nombor untuk blok nombor yang kita lihat ni adalah 1998. Ini sekiranya kita menggunakan blok nombor. Okay, macam mana pula kalau diberikan gambar rajah yang lain? Okay, ni ni dia contoh dia. Besarkan sikit. Baik, ni tadi kita dah belajar. Ni blok nombor. Baiklah. So cuba kita semak sama-sama. Berapa nilai nombor untuk blok nombor ni? Okay, ni rumah apa tadi? 1000 kan? So kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6000. Okay. Baik, 6000. Ni apa tadi? Ratus. Ada 2. So maksudnya 200. Yang ni puluh. Ada 1. So 10. SAR mana? SAR tak ada. So kalau SAR tak ada maksudnya nilai dia hanya 6210. SAR tak ada kan, letak je lah 10. Okay. So nilai untuk rajah ni adalah 6210. Baik. Sekiranya awak dapat pula gambar yang macam sebelah ni, ni kita panggil sebagai root nombor. Kenapa root nombor? Sebab kita ada batang-batang root ni. Okay, yang telah pun diisikan dengan manik-manik. Jadi setiap batang root tu kita boleh wakilkan dengan nilai tempat. 10, ratus, 1000. Jadi kita hanya perlu kira nilai manik tu, bilangan manik. Okay, so kat sini SAR kita nampak tak ada manik kan, sifar. Puluh ada 1, 10. Ratus ada 2, 20. 200. 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So, berapakah nilainya? 6210. Okay. Dan satu lagi mengenai ni gambar raja ni kita kenali sebagai apa dia? Abacus, ataupun ada juga orang yang panggil dia abakus. Okey, ada juga yang panggil dia sempua. Okey. Macam mana kita nak baca abakus ataupun sempua ni? Kita kalau nak belajar pasal abakus ni dia panjang, cikgu kena buat video lain. So sekarang cikgu ringkaskan sahaja. Okey, nak baca abakus ni awak kena baca biji yang menyentuh palang tengah ni. Okey, bila dekat atas ni, nilai yang dekat atas ni satu nilainya adalah 5. Dekat bawah ni satu nilainya adalah 1. So kita hanya baca yang apa? Yang menyentuh, kan saya cakap tadi, yang menyentuh palang tengah ni.
Okay, so dekat hujung belakang sekali ni untuk sa, ni untuk puluh, ni untuk ratus, ni untuk ribu. Okay, so kalau kat sini kita tengok tak ada biji yang menyentuh palang tengah, so maksudnya sifar. Okay, ni ada satu tapi dekat bawah, so kalau kat bawah maksudnya satu. Okay, ratus ada dua. Kalau kat atas ada cikgu kata nilainya 5 kan, yang bawah nilainya 1, so 5 tambah 1 berapa? 6. Okay, dan untuk ribu ada 2. 1 dan 1 jumlahnya 2. So, apakah jumlah nilainya? 2610. Okay. So, kalau awak tengok balik soalan dia tadi, gambar manakah menunjukkan 6210? Gambarnya ialah blok nombor ini dan juga root nombor ini. Okey, kalau abacus tidak. Abacus adalah 2610. Okey, jelas tak semua? Baik, ada satu lagi. Satu lagi yang cikgu nak tunjukkan pada awak ialah baik. Okey, ini dia. Ini kita panggil sebagai kejap ya. Ini kita panggil sebagai garis nombor. Boleh semua? Ni garis nombor. Kalau ada garisan ni, ada nombor-nombor ni, kita panggil sebagai garis nombor lah. Okey. So, boleh nampak kat sini garis nombor ni ada sifar. So, dia bergerak sebanyak 1000. Dia tambah 1000. So, sebab tu setiap tu bertambah sebanyak 1000. Jadi, dia jadi 1000, 2000, 3000, 4000 dan 5000. Contoh kalau cikgu tanyalah, apa nombor yang selepas 5000 ni? Macam mana nak dapat? Kena tambah berapa? Kena tambah lagi 1000 lah. So, akan dapat hujung ni 6000. Ini nama dia garis nombor. Okey? Baik. Sekiranya dalam rajah, okey, sekejap ya. Dalam rajah, macam ni. Ni dalam rajah. Awak boleh kira sahajalah mengikut bilangan yang diberi. Kalau satu kotak ni ada 1000, so kalau 3 kotak maksudnya 3000. Baiklah, sekian sahaja kelas bersama Cikgu Hidayah pada kali ini. Kekal selamat dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Moga kita berjumpa kembali dalam kelas akan datang. Bye!